Buletin Didik 10 Januari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 bagi negeri kumpulan B yang bermula hari ini berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ketat. Murid juga dilihat ceria hadir ke sekolah selepas bercuti selama 3 minggu dan berharap sesi persekolahan bersemuka akan berterusan kerana dianggap lebih berkesan dalam aspek pemahaman. Suasana itu dapat dilihat ketika tinjauan di Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam Selangor. Malah sebahagian besar mereka menunjukkan keterujaan apabila hadir seawal jam 6.30 pagi. Dia sebenarnya pasal dah lama tak pergi sekolah. PDPR kat rumah. Jadi ini amat bagi anak memang amat suka bangun awal, dan bagi ayah sekarang ni memang kena lagi bersedia lagi lah, dan ini peluang untuk anak kembali baliklah, ya, bertemu cikgu yang dirindui dan peluang untuk belajar yang sempurna lah, insya-Allah. Sementara itu, tinjauan di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Muda dan Taman Seri Muda 2 mendapati ia belum dibuka untuk sesi persekolahan. Seorang bapa, Syarkawi Mat Ayub, mengakui persiapan anaknya masuk ke sekolah agak kelam kabut kerana memberi fokus kepada pasca banjir untuk membersih rumah. Itu banjir rumah memang terkena jugalah ke kawasan Seksyen 22 tu kan. So memang terjejas jugalah. So far yalah, kawasan-kawasan sekitar ni pun memang kena banjir juga. Sebelum ini, sesi penggal ketiga ditetapkan bermula pada 2 Januari bagi sekolah kumpulan A dan 3 Januari bagi kumpulan B. Namun ditangguhkan seminggu berikutan bencana banjir yang melanda beberapa negeri di seluruh negara. Di Melaka, 150,354 pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan bersemuka. Seramai 85,135 murid memulakan sesi persekolahan di 226 sekolah rendah, manakala 65,219 pelajar di 74 sekolah menengah. Namun terdapat 3 sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi mangsa banjir di negeri itu masih ditutup. Ia membabitkan 71 pelajar dari SMK Sungai Rambai, SK Seri Mendapat dan SK Parit Penghulu. Tinjauan di SK Tanjung Minyak hari ini mendapati lebih 1,000 murid hadir ke sekolah seawal jam 6.30 pagi. Sebahagian besar hadir dengan pakaian sekolah dan mematuhi SOP sebelum memasuki kawasan persekolahan. Mendapati sebahagian besar mereka datang seawal 7 pagi dengan dihantar oleh ibu bapa. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Kangar dan Sekolah Kebangsaan Putra Kangar, kebanyakan murid dilihat memakai pakaian sekolah dengan hanya sebilangan kecil dengan pakaian sukan. Kalau dah pergi sekolah kan rasa gembira. Lepas tu kalau belajar dekat rumah tak dapat nak belajar dengan kawan-kawan lah. Kalau belajar dengan kawan-kawan lagi best belajar dekat sekolah. Ada main sekolah dengan siapa? Mak. Mak tak? So nak main sekolah? So nak main sekolah ni nak bagi pandai. Semangat nak main sekolah ini. Darjah berapa dah? 5. Apa yang membuatkan kita semangat nak main sekolah? Nak belajar lah. Itu saja. Semua pihak, terutamanya warga sekolah, amat menitikberatkan pematuhan SOP. Guru dan pengawal keselamatan dilihat memantau pergerakan masuk murid untuk mengelak berlaku kesesakan di luar pagar sekolah. Dalam pada itu, menurut kenyataan dikeluarkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis, kehadiran yang direkodkan hari ini adalah seramai 38,176 pelajar atau 89.4%. Di Sabah, murid di 3 sekolah yang masih terjejas banjir menghadiri kelas secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Mistirini Radin, dalam satu kenyataan berkata, pelaksanaannya dibuat sehingga sekolah disahkan benar-benar selamat dan bersih untuk pembelajaran secara bersemuka. Sekolah yang masih ditutup ialah SK Penontomon di Pensiangan membabitkan 69 murid dan 12 guru. SK Pantai Boring di Buluran dengan 85 murid dan 13 guru serta SK Lago di Beaufort
Beaufort dengan 15 murid prasekolah dan seorang guru. Sementara itu, Datuk Misirini berkata mulai hari ini 320,912 murid dari 1,075 sekolah rendah dan 215,483 pelajar dari 218 sekolah menengah meneruskan pembelajaran sesi penggal ketiga 2021-2022. Untuk institusi swasta, terdapat 7,149 pelajar dari 18 sekolah rendah dan 20 sekolah menengah. Ibu bapa atau penjaga tidak perlu gusar mengenai pengoperasian sekolah kerana hanya sekolah yang bersedia sepenuhnya selepas terkesan akibat bencana banjir akan beroperasi seperti biasa. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin, Kementerian Pendidikan akan mengemaskini senarai sekolah yang sedia beroperasi pada hari Rabu setiap minggu. Jelas Datuk Dr. Razi, jika ada sekolah sedia untuk beroperasi, pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga mengenai pembukaan semula pada Ahad atau Isnin minggu persekolahan berikutnya. Namun pada masa yang sama, keadaan situasi banjir ini amat dinamik. Tiba-tiba sebelum ini sekolah tu boleh dibuka, tapi tiba-tiba air naik. Itu secara automatik, maknanya kalau dah air dah memenuhi kawasan sekolah tak dapat hadir, maka sekolah ini akan dimasukkan dalam senarai tersebut, tapi tindakan awal akan diambil untuk maklumkan kepada ibu bapa. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan pada hari pertama persekolahan bagi Negeri Kumpulan B di Sekolah Kebangsaan Meru Kelang siang tadi. Sekolah ini antara yang terjejas akibat banjir besar di Selangor Disember lalu. Seramai 1.2 juta murid sudah hadir ke sekolah bagi Negeri Kumpulan A semalam dan 2.8 juta murid Negeri Kumpulan B hadir ke sekolah pada hari ini. Keseluruhannya, sekitar 4 juta murid sekolah rendah dan menengah memulakan sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022. Bersua kembali. Hari pertama sesi sekolah bersemuka hari ini melakar pengalaman baru buat 23 pelajar di Kampung Bemban Jelebu Negeri Sembilan. Buat pertama kalinya mereka ke sekolah dengan menaiki bot tempur Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ia susulan jambatan ke kampung itu runtuh dalam kejadian banjir 18 Disember lalu. Bantuan ini membabitkan murid Sekolah Kebangsaan Durian Tipus, SK Sungai Buloh dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Teriang. Seawal jam 6 pagi, Batalien ke-15 Regimen Askar Melayu Diraja, 15 RAMD, sudah bersiap sedia menjalankan khidmat bakti mereka membawa anak-anak dari kampung terbabit menyeberangi Sungai Teriang. Selain itu, 3 van turut disediakan Pejabat Pendidikan Daerah Jelebu untuk menghantar mereka ke sekolah masing-masing dengan usia paling muda 6 tahun. Menurut Pegawai Memerintah 15 RAMD, Lieutenant Colonel Isma Zaini Ismail, pihaknya telah menyediakan perkhidmatan pengangkutan bot di kampung ini sejak 21 Disember lalu selepas kejadian banjir. Pelajar yang terlibat dipakaikan jaket keselamatan sebelum menaiki bot dengan kapasiti penumpang dihadkan kepada 5 orang bagi setiap perjalanan. Susulan insiden 9 Januari membabitkan tren keretapi Tanah Melayu Malaysia Berhad KTMB yang tidak berhenti di hentian Kuala Gris, Kuala Kerai, Kelantan. Syarikat pengendali pengangkutan berkenaan siang tadi menyantuni pelajar yang terkesan. Ketua Pegawai Operasi KTMB Muhammad Zain Taha bersama Ketua Kawalan Operasinya Afzar Zakaria dan beberapa kaki tangan lain menemui pelajar berkenaan sebaik mereka bersiap sedia menunggu tren seawal pagi. Melalui hantaran di Facebook rasmi KTMB, Muhammad Zain dan kaki tangannya menemui pelajar terbabit untuk memohon maaf terhadap insiden yang berlaku semalam sehingga menyebabkan mereka gagal memulakan hari pertama persekolahan.
Melalui kenyataan yang dikeluarkan KTMB sebelum ini, train shuttle Timuran nombor 51 yang berlepas dari stesen Tumpat pada jam 4.05 pagi tidak berhenti di hentian Kuala Gris pada kira-kira jam 7 pagi. Insiden mengakibatkan kira-kira 100 pelajar SMK Dabung tidak dapat hadir pada hari pertama persekolahan. Susulan itu, KTMB menggantung tugas kaki tangan yang terlibat dalam kejadian dan tindakan disiplin bakal dikenakan. KTMB turut memberi jaminan insiden terbabit tidak akan berulang pada masa akan datang. Perkhidmatan train ini menjadi pengangkutan utama kepada pelajar sekolah terbabit. Persatuan Sukan dan Kebudayaan KPM atau MESKA memulakan misi ketiga membantu membersihkan 2 buah sekolah yang terkesan banjir di Segamat Johor. Sukarelawan terdiri daripada warga pendidik itu membantu pihak sekolah mempercepatkan kerja-kerja pembersihan. Ini adalah misi Kementerian Pendidikan Malaysia yang kita laksanakan melalui MESKA KPM yang dianggotai oleh pegawai-pegawai daripada bahagian-bahagian yang ada di KPM. Ini misi kali yang ketiga lah untuk kita hadir ke Segamat Johor, dan jumlah sukarelawan kita yang hadir kemari berjumlah seramai 64 orang. Anggota daripada pelbagai bahagian lah. Okey, jadi di Segamat ini kita loketkan kru sukarelawan kita kepada 2 sekolah. Satu ialah SK Pogoh dengan 40 orang kekuatan, manakala 20 lagi orang kita loket di SK Kuala Paya. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pogoh, Helmi Azizul Abdul Hamid melahirkan rasa terharu dan berterima kasih atas keprihatinan KPM. Ya, memang kalau kita lihat air masih ada lagi bertakung di sekolah kita, dan kita jangkakan memang dia akan mengambil masa yang agak lama jugalah untuk kita pastikan sekolah benar-benar boleh beroperasi. Sebenarnya kami sangat berbesar hatilah di atas keprihatinan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang sudi datang ke Sekolah Kebangsaan Pogoh. Memangnya kami memang mengharapkan bantuan seperti inilah, kerana memandangkan pada minggu hadapan anak-anak kita akan bersekolah. Sementara itu, Ahli MESKA Mior Shazril Muhammad Sapawi berkata, penyertaan dalam misi ketiga ini adalah atas rasa tanggungjawab dalam membantu warga pendidik lain yang terjejas. Bila kami lihat semalam buku-buku, hasil kerja murid dan meja guru juga, bila kami lihat bilik guru kan, meja guru dah kembang dan rosak, jadi kami berasa sangat tersentuh lah, sebab cikgu sentiasa berjuang bersemangat untuk mendidik anak bangsa, dan kemudian bila ditimpa bencana macam ni, kami sangat bersimpati dan sedaya upaya kami untuk cuba membantu setakat kemampuan yang ada, insya-Allah. MESKA sebelum ini turut membantu membersihkan sekolah yang terkesan banjir di Selangor dan Pahang. Bersua kembali. Wabak COVID-19 tidak menjadi penghalang kepada Ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk terus bergiat aktif dan menyertai program-program yang dijalankan secara maya maupun fizikal. Seramai 143 ahlinya termasuk 59 pelajar menerima anugerah atas pencapaian luar biasa serta sumbangan mereka kepada persatuan dan masyarakat. Kesemua mereka diraihkan dalam majlis pengurnian Anugerah Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur siang tadi. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan tertinggi yang diberikan kepada ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Majlis pada hari ini sebenarnya adalah khas untuk penyampaian Anugerah Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Justru saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima Anugerah Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Anugerah Asia Pasifik dan Anugerah Pandu Puteri Raja. Saya memohon para penerima anugerah agar dapat menjadikan anugerah ini sebagai satu platform untuk terus meningkatkan prestasi diri di samping melakukan kebajikan. Baginda yang juga penaung Diraja Persatuan Pandu Puteri Malaysia berharap anugerah ini dapat menyuntik semangat ahlinya untuk terus menyumbang bakti kepada persatuan dan masyarakat secara amnya. Tita baginda ia juga dilihat menjadi pembakar semangat kepada ahli lain atau sebagai role model dalam membentuk kepribadian berakhlak mulia, cekal menghadapi cabaran, berdaya saing, berketerampilan selain mempunyai rasa cinta dan jati diri yang tinggi. I've been working towards this award for 5 years since I first joined Pandu Puteri,
and it's been a long journey since I've started. There are lots of ups and downs and lots of hard challenges along the way, but I'm really glad and proud to have made it. Dalam Pandu Puteri kami ada buat banyak contribution untuk melibatkan diri dengan masyarakat. So antaranya ada projek khidmat masyarakat yang 3 bulan tu. So saya rasa saya telah buat banyak contribution dalam projek tu. I hope that I can continue to become the Clover, which is the next stage lah. So saya nak teruskan jadi Pandu Puteri lepas ni. Bertapak di negara ini 106 tahun, Persatuan Pandu Puteri Malaysia kekal relevan kerana kebanyakan ahlinya dalam kalangan murid sekolah memperolehi banyak manfaat melalui program-program yang dijalankan. Ia memberi peluang sebenarnya untuk pelajar-pelajar untuk berkecimpung dalam aktiviti berpersatuan, persatuan uniform, dan kemudian menyertai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan seperti aktiviti sukarela yang sekarang ini begitu giat dilaksanakan apabila negara dilanda banjir. Namun bagi murid-murid sekolah ini sebenarnya daripada peringkat sekolah lagi mereka dididik, diasuh ciri-ciri kesukarelawanan ini untuk membantu masyarakat dan juga untuk mendidik mereka dari segi organisasi berpersatuan itu. Untuk rekod, terdapat hampir 280,000 ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia di seluruh negara. Bilangan keahlian juga bertambah terutamanya di sekolah menengah iaitu ahli Pandu Puteri Remaja dan Pandu Puteri Ranger selain peningkatan ketara keahlian bagi Pandu Puteri Kelip-Kelip, Pandu Puteri Clover dan Giltree Hall. Prihatin dengan nasib mangsa banjir, Universiti Teknologi Mara UiTM menerusi Fakulti Perekonan menyantuni masyarakat yang terkesan di Kampung Lombong Seksyen 29 Shah Alam. Sebanyak 100 kit solat bagi bantuan pasca banjir disumbangkan dalam program tersebut yang turut mendapat kerjasama Kindness Malaysia. Sumbangan lebih RM13,000 berjaya diperolehi melalui kutipan dana yang dijalankan Fakulti Perekonan bermula 27 Disember sehingga 2 Januari lalu. Dana yang diperolehi digunakan untuk membeli 100 set kit solat lengkap. Kit solat ni termasuk persiapan untuk solat, kain perikat, kain batik, telekung, sejadah dan juga tuala. Termasuk juga dengan Quran dan ada buku juga daripada Fakulti Perekonan untuk 100 keluarga kampung Sungai Lombong ni. Baki sumbangan berjumlah RM3,099 disalurkan kepada Kindness Malaysia untuk diagih ke kawasan lain yang turut terkesan dengan banjir. Dalam program ini, wakil #Toys for a Cause turut menyumbang barang permainan kepada kanak-kanak di Kampung Lombong. Sehingga kini, UiTM terus aktif menggerakkan aset bagi membantu mangsa banjir di seluruh negara melalui misi bantuan banjir dan pengurusan pasca banjir. Nak tahu tak macam mana selipar kita boleh mencengkam? Hari ini saya ada satu slipper dan saya akan pakai dan kita akan tengok macam mana slipper ini mencengkam di permukaan bawah. Adik-adik lihat tak tadi? Seperti akak berdiri di atas platform, akak tidak jatuh. Sebab apa ya? Okey, apa yang berlaku adalah disebabkan konsep geseran. Geseran adalah daya yang berlawan dengan gerakan yang berlaku di antara dua permukaan saling bersentuhan. So, semakin tinggi daya geseran, semakin tinggi jugalah daya cengkaman. Sebab itu, setiap bahan yang menghasilkan cengkaman yang berbeza. Agak-agaknya, selipar adik-adik, tapak dia diperbuat daripada bahan apa? Besok kembali bola sepak Piala FA Inggeris, satu lagi kejutan berlaku pada pusingan ketiga menyaksikan kelab Liga Perdana Arsenal tersingkir. Arsenal tewas kepada kelab Liga Kejuaraan Nottingham Forest.
Lawan reputasi Arsenal selaku juara 14 kali nyata tidak menggentarkan Nottingham Forest. Sebaliknya, skuad bimbingan Mikel Arteta cemas di Asa Forest menyaksikan pemain Arsenal melakukan kesilapan. Kesempatan yang pantas dihukum pemain gantian Forest, Luis Graban 7 minit sebelum Bisil penamat untuk gol kemenangan pasukannya. Pada pusingan keempat yang dijadual 4 Februari ini, Forest berdepan tugas ketir berdepan satu lagi kelab Liga Perdana Leicester City. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan pusingan ketiga, dua kelab Liga Perdana berentap, West Ham United dan Leeds United di Stadium London. Penguasaan awal ditampilkan West Ham yang beraksi di tempat sendiri memaksa Leeds bertahan. West Ham membuka jaringan menerusi Manuel Lanzini pada minit yang ke-34 susulan suasana kelam kabut dalam kotak penalti. Selepas rehat, mereka meneruskan penguasaan dengan melancarkan serangan bertali arus. Dan pada masa kecederaan, tuan rumah memastikan kemenangan 2-0 menerusi jaringan Jared Bowen. Menanti West Ham pada pusingan keempat, kelab yang beraksi dalam Liga Nasional Utara Kidderminster. Turut mara ke pusingan keempat, Liverpool yang mudah mengatasi Shrewsbury Town. Meskipun dikejutkan dengan gol pelawat menerusi Daniel Udo pada minit yang ke-27, The Reds menyamakan kedudukan menerusi gerakan menarik Kaida Gordon. Seminit sebelum rehat, giliran Liverpool di depan menerusi sepakan penalti Fabinho. Roberto Firmino meledak gol ketiga tuan rumah pada minit yang ke-78. Pada masa kecederaan, Fabinho melengkapkan kemenangan 4-1 Liverpool untuk berdepan Cardiff City pada pusingan seterusnya. Festival mendaki ais di Minnesota, Amerika Syarikat mengakhiri paparan buletin di hari ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.